Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya ingin berkongsi tentang isi kandungan Al-Quran secara ringkas. Saya akan membuat penerangan secara pendek, ringkas dan umum, iaitu kurang daripada 10 minit supaya kita dapat berkongsi tentang isi yang terdapat di dalam setiap juzuk. Saya akan membuat video berdasarkan juzuk-juzuk, iaitu juzuk yang pertama hingga juzuk yang ke-30. Kita doakan semoga saya dapat beristiqamah untuk habiskan sehingga juzuk yang ke-30 dan semoga penerangan yang ringkas-ringkas ini akan dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. Okey, kita mulakan dengan juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama ini mengandungi dua surah, iaitu surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Di dalam juzuk yang pertama ini, surah Al-Baqarah berakhir pada ayat 141, iaitu ayat yang berbunyi tilka ummatun qad khalat. Surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, sekarang kita masuk untuk tengok apakah kandungan surah-surah ini, iaitu surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah sehingga ayat 141. Surah Al-Fatihah ini seperti yang semua orang sedia maklum adalah surah yang dikenali sebagai Ummul Kitab, iaitu ibu kepada Al-Quran ini. Surah ini mengandungi 7 ayat dan terbahagi kepada 2 section, iaitu satunya adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua adalah doa permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kelemahan hamba yang memerlukan pengantungan kepadanya. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga dikatakan sebagai gambaran mengenai keseluruhan Al-Quran, iaitu membicarakan summary tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Okay, manakala surah Al-Baqarah ini pula, keseluruhan ayatnya adalah sebanyak 286 dan dimulakan dengan Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, iaitu mengatakan bahawa Al-Quran ini tiada keraguan kepadanya dan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Seterusnya ayat seterusnya memberitahu bahawa siapakah orang-orang yang bertakwa ini. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan hal gaib, mendirikan solat, menginfakkan rezeki, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelumnya, dan yakin dengan hari akhirat. Jadi mereka inilah yang akan mendapat petunjuk dan beruntung. Seterusnya ayat ke-6 menceritakan tentang orang-orang kafir, iaitu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah memberitahu bahawa orang-orang kafir ini sama sahaja bagi mereka, sama ada Rasulullah SAW memberi peringatan ataupun tidak, kerana Allah telah mengunci mati hati mereka. Kemudian ayat 8 menerangkan tentang orang munafik pula, golongan munafik, yang mana ayat ke-10 memberitahu bahawa dalam hati mereka ada penyakit. Allah telah tambah penyakit itu. Ayat 11, bila dikata jangan buat rosak, mereka ini akan kata kamilah yang membuat kebaikan. Orang-orang munafik, orang-orang yang mana mereka kata beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Kemudian seterusnya surah Al-Baqarah ini ayat 21, 22, 23, 24 ni menerangkan tentang seruan, wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang menjadikan kamu, kemudian menjadikan bumi, langit. Kemudian jika ragu kepada Al-Quran dari Allah, buatlah satu surah yang sama. Kemudian juga menerangkan tentang bahan bakar di neraka adalah manusia dan batu. Kemudian ayat 25 untuk menyampaikan kabar berita pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ayat 27 berkenaan orang fasik pula. Kemudian ayat 30 hingga 39 adalah firman Allah tentang kisah penciptaan Nabi Adam AS, yang mana sangat popular tu, yang mana Iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Kemudian bagaimana Iblis memperdaya Nabi Adam dan juga Hawa hingga mereka diturunkan ke bumi. Seterusnya ayat 49 hingga 61 mengisahkan tentang Nabi Musa pula, bagaimana Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, membawa mereka menyebelahi laut, pemberian Taurat dan seterusnya. Dan mereka meminta bukti pada Nabi Musa
dan juga menunjukkan bagaimana sifat-sifat Bani Israel yang jahat ini. Kemudian seterusnya 67 hingga 71 baru malah mengisahkan tentang penyembelihan lembu betina itu. Di sini juga menunjukkan sifat-sifat Bani Israel yang mana meminta Musa menjelaskan dengan terperinci bagaimana jenis lembu betina itu, umur, warna, belum bajak dan sebagainya. Ini semua nak menunjukkan bagaimana sifat Bani Israel yang tidak tahu menerima kebaikan itu, membuat perangai dan sebagainya. Kemudian barulah menceritakan tentang bagaimana Allah mengambil janji Bani Israel ini dan kemudian memberitahu bahawa melakukan keburukan akan masuk ke neraka, melakukan kebaikan akan masuk ke syurga. Kemudian janji yang Allah ambil daripada Bani Israel ini telah dimungkiri oleh orang-orang Bani Israel ini, oleh orang-orang Yahudi yang mana Allah meminta mereka supaya jangan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baik kepada orang tua, membuat baik kepada kaum kerabat dan sebagainya, kepada anak yatim dan sebagainya, tapi mereka mungkiri, kan? Mereka menyembah lembu, kan? Kemudian mereka membuat zalim kepada orang susah, membuat zalim kepada anak yatim dan sebagainya. Kemudian mereka menjual diri untuk dunia, dan ayat 101 ini bagaimana mereka mengatakan melemparkan Al-Quran dan membelakanginya. Juga mereka membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Seterusnya ayat 102. Ini adalah ayat yang mana menunjukkan bahawa adanya sihir. Kisah kerajaan Sulaiman yang mana syaitan yang kafir yang ajar sihir pada manusia dan yang diturunkan kepada Harut Marut. Kemudian ayat 103, jika beriman dan bertakwa, pahala Allah adalah lebih baik. Kan? Juga menerangkan tentang ahli kitab, ingin pesongkan orang-orang yang telah peluk Islam. Kan? Kemudian ada perintah untuk melaksanakan solat dan tunaikan zakat, memberitahu milik Allah, timur dan barat, di mana kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Jika Allah hendak sesuatu, hanya sebut kun fayakun. Kemudian seterusnya Allah menerangkan tentang mengutuskan Rasulullah sebagai pemberi peringatan dan tidak bertanggungjawab kepada penghuni neraka. Memberi peringatan sahaja tapi tidak bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan selepas itu. Kemudian berkenaan Bani Israel sekali lagi, yang mana nikmat Allah yang telah melebihkan mereka tetapi mereka tidak menghargainya. Kemudian ayat 124 hingga 134 masuk pula kisah Nabi Ibrahim, yang mana Allah berfirman bahawa menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin seluruh manusia dan anak cucu beliau. Kemudian memberitahu tentang Kaabah, tempat kumpul yang aman, dan terdapat juga doa Nabi Ibrahim untuk jadikan Mekah sebagai tempat yang aman, dan juga doa Nabi Ibrahim terhadap anak cucu beliau. Kemudian Allah berfirman bahawa orang kafir ini kesenangannya adalah kesenangan yang sementara. Maka berserah dirilah dan jangan mati kecuali dalam Muslim. Dalam ayat inilah, dalam juzuk yang pertama. Kemudian seterusnya menerangkan bagaimana Yahudi dan Nasrani ini menyuruh orang Islam yang telah anut agama Islam supaya menganut balik semula, supaya menganut agama mereka. Kemudian Allah berfirman, kata jangan, berimanlah kepada agama Allah yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaqub. Kemudian mereka mengajak Rasulullah SAW untuk berdebat. Kemudian Allah berfirman supaya Rasulullah mengatakan kepada mereka, adakah kamu ingin berdebat tentang agama Allah, iaitu Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Kemudian ayat 140 mengatakan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya adalah pengganut Yahudi. Mereka klaim, mereka kata bahawa sebenarnya dulu Nabi-Nabi ini adalah penganut Yahudi. Maka Allah berfirman bahawa kamukah yang lebih tahu atau Allah? Supaya Rasulullah memberitahu kepada mereka, Rasulullah SAW memberitahu kepada mereka, kamukah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian daripada Allah? Kemudian ayat 141 mengatakan bahawa itulah umat yang telah lalu.
baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Itu tamat juzuk yang pertama. Jadi dalam juzuk pertama ni kita lihat ada tentang orang kafir, tentang orang munafik, tentang orang fasik, tentang orang Yahudi, kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Ibrahim. Okey, setakat itu dulu untuk kandungan juzuk yang pertama. Jadi juzuk kedua kita akan sambung di video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.